Okey pula lah okey. Minta maaf terganggu sikit. Masalah teknikal. Tak tahulah telefon ni macam mana, tiba-tiba dia zup hilang. Dia terkeluar sendiri tengah-tengah duk live. Okey, sambung balik. Macam itulah. Sekiranya dia mubtada'ah pertama kali pada haid, maka dia kena ikut aturan 129, 129, 129. Seperti mana hukum mubtada'ah ghairu mumayyizah. Okey, sekiranya dia sudah beradat, maka dia kena ikut hukum mubtada'ah ghairu mumayyizah. Mubtada'ah ghairu mumayyizah. Okey, dia kena ikut mubtada'ah ghairu mumayyizah. Okey, jelas. Wa biqadriha wa biqadri 'adatiha, dan dengan qadar adatnya in kana mu'tadatan fihi, dan kadar adat dia tu dia kena ikut kadar adat dia. Dia ambil kadar sehari semalam, sekiranya mubtada'ah mumayyiz ghairu mumayyizah kan sehari semalam 29 hari kan. Kalau mu'tadah ghairu mumayyizah, maka ikut adat, dan baki lagi tu baki suci dia tu sebagai tuhur kan. Okey. Wa ba'da zalika, dan selepas daripada demikian itu, selepas daripada sehari semalam bagi orang mubtadi'ah, ataupun adat bagi orang yang telah ada adat, wa ba'da zalika tuhurun mashkuk, dan selepas daripada itu adalah tuhur yang mashkuk, tuhur yang diragui, tuhur suci yang diragui. Sehari semalam haid yang diragui, ataupun adat dia beberapa hari, 6 hari contohnya, adalah adat yang diragui, dan selepas daripada itu adalah tuhur yang diragui. Bila tuhur yang diragui, maka hukum dia gitulah. Diragui, tuhur diragui itu ihtimal berhenti. Kalau adat ataupun haid yang diragui, itu adalah ihtimal datang. Okey, jelas Yes. Fataghtasilu likulli fardin, maka dia kena mandi pada setiap waktu. Pada ketika tuhurun mashkuk, tuhur suci yang diragui, maka dia kena mandi. Dia tak perlu mandi pada masa haid yang diragui. Yang jadi payahnya, dia ambil masalah-masalah yang jarang-jarang berlaku. Dia kaitkan dengan segala kemungkinan yang ada. Itu perbezaan di antara kitab asas dengan kitab rumit. Kitab yang furung, kitab yang asas, dan kitab yang bukan asas lah, kitab yang agak advance sikit. Perbezaan dia di situ.
Kitab yang advance biasanya dia akan datangkan sama jugalah fiqh kita fiqh kita tauhid apa semua pun lebih kurang ya. Tapi biasanya kitab fiqh. Kitab fiqh ni dia punya teknik dia, kalau kita asas dia kurang kemungkinan. Kalau furu' dia buat mai kitab yang tinggi sikit, dia buat mai banyak kemungkinan, macam-macam kemungkinan hak ni. Kita pun sampai pening. Dia punya kemungkinan tu. Kemungkinan tak pernah berlaku pun ada juga. Yang tak pernah berlaku, yang jarang berlaku, tu mah. Yalah. Itulah ilmu sebenarnya. Hakikat ilmu tu gitu. Dia orang yang boleh ada kemahiran memungkinkan sesuatu yang yang belum lagi berlaku. Nak dapat benda tu kan senang. Dia ada kemahiran dalam bidang masing-masing. Orang yang mahir dalam bidang akademik, kita boleh panggil dia alim dalam bidang akademik. Sebab apa? Orang yang kita macam mana kita boleh panggil dia orang yang alim bidang akademik? Maknanya dia boleh memungkinkan benda-benda yang berlaku, benda-benda yang akan berlaku dalam bidang dia tu. Dalam bidang agama pun sama juga. Jadi habis takat itulah kitab kita. Kemudian hari ni saya minta masa sikit sampai lagi 10 minit sampai pukul 12. Sebab apa? Sebab hari ni hari lah. Nak khatam boleh tau. Saya minta 10 minit lah sampai pukul 12. Sepatutnya sat je, tapi catah macam mana jadi lama. Kita ambil bab istihalah kemarin. Bab istihalah. Siapa ada jumpa jawapan istihalah? Nak tanya istihalah. Tak apa nak tinggal gitu ya. Nak buat istihalah kemarin. Muka surat 91. Muka surat 91. Babul istihalah. Ada siapa jumpa jawapan makna istihalah? Macam mana penyelesaian bagi makna istihalah? Apa maksud istihalah? Kenapa diletakkan syarat istihalah? Ada siapa cari? Okey, kalau tak ada tak apalah. Kita tengok. Tengok dia kata contohnya apa? Contohnya jikalau seorang wanita itu melihat selepas daripada kelahiran itu 20 hari darah berwarna perang. 20 hari. 20 hari perang. Kemudian 40 hari hitam. Empat 40 hari hitam. Kemudian 20 hari merah. Jumlah berapa ni? 20, 60, 80. Bermakna telah dijangkiti istihadah. Apabila telah dijangkiti istihadah, macam mana kita nak hukum sedangkan dia datang darah merah dulu, darah lemah dulu. Darah lemah, kemudian darah kuat, kemudian darah lemah balik. Darah lemah, darah kuat, darah lemah. Muka surat 91. Babul istihalah. Oh, cari tak jumpa. Ya. Baik. Tak apa. Istihalah. 20 hari. Okey. Had ni kita hukum sebagai nifas. Had ni kita hukum sebagai nifas juga. Had ni kita hukum sebagai suci. Ana istihadah lah. Okey. Dia dalam bab apa ni? Dia dalam bab mubtada'ah mumayyizah. Apa hukum bagi mumayyizah? Hukum bagi mumayyizah adalah yang kuat itu adalah haid ataupun nifas, dan yang lemah itu adalah istihadah. Yang kuat itu adalah nifas, yang lemah itu adalah istihadah. Tetapi dalam masalah ni
dalam masalah ni dia tetap menghukumi yang lemah itu sebagai yang lemah yang berada sebelum daripada yang kuat itu sebagai nifas. Kerana apa? Nampak ni lemah. Kemudian ni hitam, perang dengan hitam. Ni lemah ni. Sepatutnya tak boleh, sepatutnya kena hukum sebagai suci ni. Sepatutnya lah. Sepatutnya kena hukum sebagai suci. Yang ni hukum sebagai nifas. Yang ni suci. Okey, tak apalah. Sebab apa? Sebab hak ni kuat. Okey, yang kuat sebagai nifas. Yang lemah, hak ni lemah ni. Lemah. Hak ni pun lemah. Dua, lemah. Jadi sepatutnya hanya 40 hari sahaja dikira sebagai nifas. Tetapi di sini dia kira sebagai dia kira dengan 60. Dia kira 60 hari sebagai nifas. Kenapa 60? Kenapa hak lemah ini tetap diambil kira sebagai nifas? Walaupun yang lemah ini adalah dia lemah. Sepatutnya dia kuat. Sepatutnya yang kuat saja sebagai nifas. Yang lemah tak boleh jadi nifas. Tapi sebab apa masalah ni boleh? Sebab tu dia kata kemudian 20 kala merah faddamal awwala ni, darah yang kedua ni dua darah ini dihukumi sebagai nifas. Kerana apa? Perang dan hitam ini dihukumi sebagai nifas kerana wadzalika li'annahu yastahilul hukmu bin nifas lil aswad bidunil ashqar wa ammal ahmar fatuhrun. Mustahil, tidak mungkin dihukumi 20 hari 40 hari ini sahaja. Tidak mungkin kita hanya menjadikan ataupun menghukumi 40 hari ini sahaja sebagai nifas. Kerana apa tidak mungkin dihukumi dengan nifas? Kerana cuba kita cek balik syarat nifas. Apa syarat nifas? Syarat nifas sekiranya selepas daripada kelahiran itu tidak ada suci selama 15 hari. Tidak ada suci selama 15 hari. Kalau ada suci selama 15 hari, darah yang datang selepas 15 hari itu tidak dikira sebagai nifas. Kerana apa? Telah diselangi 15 hari suci. Itu syarat pada nifas. Dia berbeza dengan haid. Haid tak ada syarat tu. Adapun nifas ada syarat kena tak boleh ada suci sekurang-kurangnya 15 hari. Kalau suci 15 hari maka tak dikira sebagai nifas darah yang datang setelahnya. Okey. Jadi kita tengok di sini macam mana kita boleh menghukumi 40 ni yang kuat ini sebagai nifas tanpa kita menghukumi 20 ini sebagai nifas juga. Kerana apa? Kerana ini adalah 20. Ini ada darah ni selama 20 hari. 20 hari dan 20 hari lebih daripada 15 hari 15 malam. Dan kaedah yang telah diketahui bahawasanya darah yang datang selepas dari sekiranya ada suci datang selepas daripada tu suci 15 hari datang selepas daripada itu bukannya nifas. Tapi di sini ini asalnya sepatutnya ini sahaja nifas. Dan ini tidak boleh dihukumi sebagai nifas. Tapi tak mungkin ni kita tak mungkin, mustahil kita nak hukum 40 sahaja sebagai nifas tanpa kita hukum yang ni. Kerana apa? Kena yang ni kena hukum juga, kena ada sebab ada 20 hari melebihi 15. Sebab melebihi 15. Bila melebihi 15 maka kita kena ambil yang ni sekali. 20 hari ni dijadikan juga sebagai nifas untuk kita menjadikan 40 ni sebagai nifas. Kalau hak ni kita tak jadikan sebagai nifas, okey, contohlah kita kata hak ni 20 hari ni kita kata suci. Kita kata suci. Istihadah kan suci. Kita kata suci. Kalau kita kata suci ni 20 hari suci. Bila 20 hari suci, mana mungkin darah yang selepas daripada 40 boleh dijadikan nifas.
Kerana telah melepasi 40. Telah melepasi 15. Tak mungkin kita nak jadikan nifas selepas daripada 40. Selepas daripada 15. Sedangkan ini lebih 15. Maknanya mau tak mau kita tetap kita mesti menjadikan 20 ini juga sebagai nifas. Untuk apa? Supaya kita dapat menghukumi yang 40 ni juga sebagai nifas. Jelas Kerana apa? Kerana ada syarat tu. Ada syarat 15 hari suci tu. Dia kalau kata ni 40 kan. 40 ni dia datang sebelum. Ni dalam 10 hari. 10 hari. Ini tak ada masalah. Ini tak ada masalah. Dikira ini suci, ini nifas. Suci, ini nifas. Dia berbeza dengan lebih daripada 40. Okey, itu tak ada apa lah. Perbahasan yang lebih terperinci, dia ada cerita dalam kitab Ahkamil Haid wan Nifas bagi Syekh Ali Khatib. Syekh Ali Khatib. Syekh Muhammad bin Ali Al-Khatib nama dia. Orang panggil Syekh Khatib lah, Mufti Tarim. Dalam kitab tu dia membahaskan setiap masalah ini dengan lebih terperinci. Mubtadi'ahnya, mumayyizahnya, dengan khilafnya dan sebagainya. Dia buat main dengan lebih terperinci daripada kitab ni. Okey, itu selesai. Itu babul istihalah. Itu makna istihalah. Istihalah ni makna tak mungkin hukumi. Tidak mungkin kita menghukumi yang kuat sahaja sebagai nifas tanpa kita kaitkan dengan yang sebelum dia. Kerana apa? Kerana disyaratkan 15 hari darah nifas itu adalah darah yang datang sebelum daripada 15 hari. Kalau datangnya selepas daripada 15 hari, maka datang selepas daripada 15 hari itu tidak dikira sebagai nifas. Tetapi di sini telah berlaku mumayyizah. Bila berlaku mumayyizah, maka secara automatik kaedahnya kita kena ambil yang kuat sebagai haid, sebagai nifas. Kemudian jadikan yang lemah sebagai suci. Bila kita tengok balik haid, macam mana ni? Ini mustahil. Mustahil kita jadikan sebab dia dah menyalahi kaedah. Bila menyalahi kaedah asal, iaitu melepasi daripada 15, ini dia lencong pergi lain. Dia kena lencong hukum tu untuk menepatkan hukum tu, melandaskan hukum tu dengan kaedah yang telah ditetapkan. Sebab itulah timbulnya hukum yang berbeza-beza daripada satu kaedah. Daripada satu kaedah yang kulli, yang universal. Apabila dilihat daripada faktor luaran, maka hukum tu akan ditambah dan dikurang. Tapi tidak lari daripada asas utama. Daripada kaedah sebenar, dia tidak akan lari. Cuma dia ditambah dan dikurangkan. Itu sahaja. Dikurangkan dengan syarat dan ditambah dengan syarat. Di dalam mantik dia panggil qadiyah bi syartin aula bi syarat. Sesuatu yang ada syarat dan tidak ada syarat. Umum khusus lah. Umum khusus. Wallahu a'lam. Kemudian tak bagi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Selesailah. Khatamlah kitab kita pada malam ini yang berjudul Al-Ibanah wal Ifadah. Kita hadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada musannif kita sebanyak 3 kali. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jadi kita boleh berdoa masing-masing. Kerana apa? Selepas daripada di antara masa yang dimustajabkan doa adalah apabila telah selesai mengkhatamkan pengajian. Apabila kita khatam sebuah kitab, maka itu adalah sebahagian di antara masa yang dimustajabkan doa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masing-masing kita boleh doa selepas daripada doa saya ni. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu farduduhu ilaina 'inda hajatina ilaihi. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mutayyaba. Allahumma rzuqna lataifat tauhid wa khasa'isat tamyiz innaka antal hamidum majid fa'alul lima yurid. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mutayyaba. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min 'ainin la tadma' wa min du'ain la yusma' wa min da'watin la yustajabu laha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Masing-masing boleh berdoa dengan hajat masing-masing. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada soalan boleh tanya walaupun dah lewat, kerana hari ini hari terakhir. Mayuk ada nak tanya apa? Jazakallah, terima kasih kepada semua yang dah mengikuti, yang bersabar daripada awal sampai akhir. Jazakallah khair. Terima kasih banyak diucapkan, dan saya minta kalau ada kesalahan dalam penyampaian minta ditegur ataupun dibetulkan. Kalau ada kurang tang mana boleh ditambah, ada tak faham boleh bincang, boleh tanya, boleh bincang, dialu-alukan, soalan dialu-alukan, bukannya kita nak menjawab tapi kita nak berbincang. InsyaAllah kalau ada peluang, ada rezeki, kita bolehlah sambung kitab apa ke, ataupun boleh juga kita ulang balik. Nak ulang balik, saya cadangkanlah kalau nak ulang balik kitab ni ataupun mana-mana kitab, boleh berhubung dengan Ustazah Nurul Hasanah, kerana supaya
supaya apa? Supaya dia nilah boleh berlatih, dia boleh terkedepan untuk menyebarkan ilmu yang bermanfaat untuk masyarakat, khususnya wanita, khususnya lelaki secara am. Dan lelaki pun kena ambil tahu juga sikit-sikit sebanyak, supaya dapat memberi panduan kepada orang-orang yang di bawah tanggungannya, wanita-wanita yang di bawah tanggungannya. Baiklah, bagi saya, pada pendapat saya, nak kata payah sangat tu tak juga. Tak payah sangat. Kerana apa? Kerana ramai wanita-wanita di luar sana mampu untuk mempelajari ilmu fardu kifayah yang lain, seperti ilmu matematik tambahan, sains tulen, muamalat, pembangunan, engineering, arkitektur, apa semua macam-macam lah. Semua ilmu-ilmu yang berkaitan doktor, medik kan, berkaitan yang fardu kifayah ni semuanya susah. Dan ini pun di antara sebahagian daripada perkara-perkara ilmu-ilmu yang susah. Dalam agama pun ada perkara yang asas, ada perkara yang furuk. Ada perkara asas, ada perkara furuk. Dan perkara furuk ni tak dipaksa kepada semua orang. Cuma sesiapa yang berkemampuan, eloklah kita mendorong dia supaya dia dapat mempelajari, bukan sekadar habuan di dunia, tapi untuk akhirat, lebih lagi untuk akhirat lah, supaya kita dapat bantu orang beramal dengan hukum-hukum syarak. Jadi kalau kita ada kenalan-kenalan wanita-wanita yang bijak, yang cepat menangkap, kalau dia belajar, dia cepat faham, dia bijak, dia pandai nak menerangkan kepada orang, kita doronglah dia untuk belajar, supaya dia dapat membantu orang lain. Kalau kita ada anak yang bijak, kakak bijak ke, hak kita ambil yang bijak-bijak lah. Sebab apa? Sebab ini bukan satu paksaan. Kerana kalau dia bijak, dia tak merasa satu benda ni benda berat, dia tak akan rasa berat. Bila dia tak rasa berat, dia tak terlalu berat lah. Bila tak terlalu berat, insya-Allah dia akan dapat kecap. InsyaAllah dia akan dapat capai benda tu. Dia akan dapat faham, seterusnya menyampaikan kepada umat Rasulullah yang lain, insya-Allah. Amin. Mudah-mudahan ada lagi lah penerus 2-3 orang. Kalau ada dapat 2-3 orang ustazah pun alhamdulillah. Rezeki. Kita carilah kawan-kawan kita yang ustazah, yang mudah pandai nak menerangkan kepada orang pengajian, yang dah biasa mengajar ke, kita bincang muzakarah dengan dia, supaya kita boleh melahirkan kadir-kadir yang baru dalam bidang ni lah. Amin, amin ya rabbal alamin. InsyaAllah tak ada apa dah. Kalau tak ada apa, nasi pun tak ada, tetapi ada juga makanan sikit. Ada juga makanan sikit orang hantar tadi, keropok. Ya, itu je lah kenuri kami. Kenuri di rumah. Baiklah, kalau tak ada apa, kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus